Melalui ekoran mata terasa seperti ada seseorang berdiri di tepi pintu pansri. Apabila saya toleh, tiada siapa di situ. Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Akak Speaker. Okey, pada kali ini Akak nak bercerita berkenaan dengan salah seorang daripada penduduk kampus yang hanya mahu dikenali sebagai Kamarul, dan cerita dia ni Akak petik daripada salah sebuah website di mana dia menceritakan kisah seram dia semasa dia hendak mencuci baju dan berlakunya ketika dia hendak menjemur baju dekat ampaian. Okey, tanpa buang masa, jom kita ikuti kisah ini. Jam sudah menunjukkan pukul 12.30 tengah malam. Tetapi memandangkan Kamarul masih belum mahu lelap, dua lagi rakan sebiliknya sedang khusyuk menelaah pelajaran memandangkan ujian sudah dekat. Hendak menelaah pelajaran, Kamarul rasa malas sangat. Dipandangnya ke sudut katil, menggunung baju kotor di dalam bakul, dan alang-alang tidak boleh tidur, Kamarul pun ambil keputusan untuk mencuci pakaian dan menjemur pada malam itu juga. Melihat gelagatnya yang sedang mengasingkan pakaian kotor, Farid bertanya sama ada dia benar-benar hendak meneruskan niatnya itu. Ikutkan hati, ya memanglah rasa takut nak mencuci pakaian pada waktu tengah malam. Apatah lagi tempat jemur baju tu terletak di hujung blok. Seramlah juga. Tetapi memandangkan Farid janji nak temankan selepas selesai mencuci nanti, saya teruskan jugalah niat nak basuh malam tu juga, katanya dalam hati. Tanpa melengah-lengahkan masa, Kamarul pergi ke bilik air yang terletak di hujung bangunan kolej. Keadaan agak sepi, memandangkan tiada seorang pun lagi di dalam bilik air tersebut. Bersungguh-sungguh Kamarul membasuh kesemua pakaiannya sehinggakan dia terlupa dengan keadaan sekelilingnya. Namun, tidak semena-mena tumpuannya terganggu apabila dia terdengar suara sedang berdehem kecil. Seakan-akan suara teman sebiliknya Farid. Apabila dia cuba memanggil, tapi tidak ada sahutan daripada Farid, dan tanpa berfikir panjang, dia meneruskan kerja-kerja mencuci sehinggalah selesai. Daripada memikirkan rasa takut, saya lebih fokus kepada rasa nak patah pinggang sebab rasa sangat mencangkung dan menyental ke semua pakaian. Langsung saya tak fikir panjang tentang Farid yang saya panggil tetapi tidak menyahut. Cerita Kamarul. Jam ketika itu sudah menunjukkan pukul 1.30 pagi dan tanpa berlengah Kamarul terus menuju ke ruang ampaian sebelum dia terkejut apabila Farid tiba-tiba muncul daripada sebilik ampaian membelakanginya. Kamarul yang sedikit terkejut bertanya kepada rakannya itu bagaimana dia tiba-tiba muncul di situ, namun pertanyaannya tidak berjawab dan Farid hanya memandang ke arah kawasan padang di hadapan ampaian. Penat Kamarul membebel ketika menyedai baju, tapi Farid langsung tidak memberi sebarang respon. Namun dia tetap berfikir positif meskipun
terbetik di hatinya itu bukan rakannya. Saya tetap tak fikir apa-apa dan menganggap mungkin Farid mengantuk dan malas hendak layan bebelan saya. Paling penting taklah rasa takut sangat sebab ada kawan yang temankan. Tetapi apabila saya ajak Farid ke bilik, barulah dia bersuara dan minta saya pulang terlebih dahulu. Kamarul bingung kerana Farid bukan sahaja tidak mahu pulang ke bilik, tetapi rakannya itu tetap dengan posisi sama, tidak menoleh ke arahnya. Saya mula rasa meremang apabila Farid hanya membatu di situ dan tiba-tiba keadaan saya rasakan macam terlalu sunyi, seperti tiada sesiapa pun di situ. Biasanya Farid tidak begini dan dialah orang yang paling kecoh di kolej kami. Enggan berfikir panjang, Kamarul tinggalkan Farid bersendirian di kawasan ampaian dan pulang ke biliknya. Ketika melalui kawasan pantry, Kamarul terasa seperti ada seseorang di dalam bilik itu dan sedang memerhatinya. Terasa melalui ekor mata saya seperti ada seseorang berdiri di tepi pintu pantry. Apabila saya toleh, tiada siapa di situ. Laju langkah saya sambil memeluk baldi balik ke bilik katanya. Sampai saja di bilik, keadaan gelap dan apabila lampu dinyalakan, Kamarul secara tidak sengaja terlepas baldi yang dipeluknya selepas melihat Farid sedang nyenyak tidur. Kamarul segera membangunkan Farid, bertanya bagaimana dia boleh sampai ke bilik terlebih dahulu. Namun jawapan rakannya itu membuatkan Kamarul terdiam. Saya terfikir kalau betul itu Farid, macam mana dia boleh sampai ke bilik dahulu sebelum saya, padahal tiada laluan lain menuju ke bilik kami selain daripada koridor tersebut. Bulu roma saya terus tegak berdiri dan terus saya terfikir siapakah yang menemaninya di ampaian tadi. Sejak dari itu, saya memang serik nak basuh baju pada waktu tengah malam. Begitulah kisah Kamarul di salah sebuah kolej yang dia tempatkan. So, kita ni kadang-kadang kita tak tahu siapa yang ada di sebelah kita pada waktu-waktu sunyi. Dan makhluk ni dia boleh menyerupai siapa-siapa saja, lebih-lebih lagi dengan orang yang paling kita rapat. Okey, selalunya benda ni berlaku kadang-kadang dekat asrama ataupun dekat shopping complex pun boleh jadi, dan rumah sewa pun boleh jadi juga. So, pesan akak kat sini, kita kalau jangan terlalu berani, jangan terlalu takut juga, dan jangan suka bersendirian waktu tengah malam, lebih-lebih lagi dan melebihi pukul 12 tengah malam. Dan kalau boleh, jangan cuci baju pada tengah malam, sebab kita tak tahu syaitan yang ada dekat bilik membasuh ataupun bilik mandi tempat kita basuh pakaian tu. Okey, sekian saja daripada akak cerita daripada Kamarul ni. Semoga korang suka dengan kisah kali ni, dan jika korang suka dengan video kali ni, tolong like, subscribe dan juga share video ni, dan terima kasih kerana support akak. Okey, semoga kita sampai jumpa lagi. Salam kasih sayang daripada akak speaker. Assalamualaikum. Jumpa lagi.